Okey, nanti kalau dia dah save apa semua, nanti saya share dalam grup Telegram. Okey. Okey, kita mulakan. Alright, kelas kita pada malam ni kita akan recap. Semalam kelas semalam kita saya dah janji dah. Okey, nak recap berkenaan dengan pemfaktoran. Okey, bentuk pemfaktoran. Kalau ini soalan ni semua ungkapan lah. Okey, dia adalah ungkapan atau expression, bukannya equation. Kalau persamaan ataupun equation, dia kena sama dengan kosong. Itu boleh dianggap sebagai equation ataupun persamaan. Kalau tak ada sama dengan ini dianggap sebagai ungkapan. Okey, so kena tahu juga ungkapan versus persamaan. Kalau macam ni, ungkapan. Okey, manakala yang apa ni, yang persamaan tu ada sama dengan kosong. Okey, tapi kita nak masuk, kita nak masuk berkenaan dengan pemfaktoran dan juga kembangan. Soalan dia kembangkan dengan faktorkan. Okey, itu untuk warm up lah, brain warm up. Sebab semalam saya dah janji kan. Ada jawapan dia, boleh tengok. Dan juga kita akan masuk persamaan kuadratik. Kita akan masuk persamaan kuadratik kaedah pemfaktoran. Alright. Okey, pemfaktoran ni dia ada lain sikit. Lain sikit tu tak tahulah. Mana yang dah faham tu nanti dia boleh nampak lah kat situ kan. Okey, dan juga tadi kita guna kaedah pemfaktoran. Yang kedua ni kaedah rumus. Lepas tu selesai. Okey, dah selesai nanti bolehlah layan cerita Korea ke, main game ke atau apa semualah. Alright. Okey. So hopefully handout semalam yang saya bagi tu dah siap ke belum? Ada try ke buat ke? Sebab kalau kamu follow kelas saya semalam tapi tak ada follow up exercise, okey? Tak ada follow up exercise tu, sayanglah. Right? Sangat sayang disayang. Sebab matematik ni dia kena ada sebelum saya suruh kamu review tadi tu. Review tengok apa yang kita nak belajar. Macam saya buat, okey, apa yang kita nak buat pada malam ni. Sampailah kaedah kaedah rumus tadi kan. Kita review. Lepas review tu, semasa tu kamu salin nota. Kadang-kadang ada yang saya cakap ni tak ada dalam nota yang saya bagi, bahan yang saya bagi ni. Okey, benda-benda penting. So kamu pun salinlah, fahamkanlah. Ada soalan boleh tanya. Kalau saya ada buat careless dalam penerangan saya, kamu betulkan. Itu semasa. Dan selepas ini yang memerlukan disiplin, kerajinan, semangat juang yang tinggi. Itu yang perlu. Kamu kena faham itulah matematik tambahan. Selepas tu maksudnya kena follow up exercises. Sebab tu saya ada banyak juga bagi latihan kat kamu kan. Semalam tu lah, tak adalah banyak sangat tapi banyaklah juga. Okey. Macam tu. Alright. Okey, so sekarang ni kita fokus balik kepada kemahiran asas matematik tambahan. Okey, untuk pengetahuan kamu, kelas online saya ni, saya menekankan kepada prinsip pengiraan. Prinsip pengiraan dia. Okey, contohnya, kalau kita nak mahir tambah tolak bahagi darab, operasi-operasi tu, kita kena banyak buat latihan pengiraan. Macam tu juga dengan kelas saya ni. Saya tak masukkan konsep. Okey, saya konsep tu kurang lah. Tapi saya akan bagi tahulah semasa ke semasa mengikut keadaan. Okey, tapi saya lebih menekankan kepada pengiraan. Contohnya macam ni. Macam ni nak faktorkan? Okey, kita buat sikit. Sampai kamu dah jadi habit. Okey. Okey, kita nak memfaktorkan semua persamaan ni. Okey, persamaan ni semua sama dengan kosong kan? Sebab dia melibatkan persamaan. Kalau tak ada sama dengan kosong, okey, ianya bukan persamaan. Ianya adalah ungkapan. Okey. So saya ambil masa ni untuk letakkan sama dengan kosong. Sebab dia cakap sini kan, semua ungkapan adalah sama dengan kosong, maka dia jadi persamaan.
Okey, banyaklah teknik. So kita nak buat sebab apa? Sampai dia jadi habit. Bila dia jadi habit, yang bestnya bila tengok je, kamu dah ada idea dah dalam otak kamu tu, minda kamu tu untuk untuk selesai, untuk faktorkan. Contohnya macam ni lah kan, untuk faktorkan macam ni. Okey. Alright. Okay, so sekarang kita sambung. Okay, so sekarang ni kita nak brainstorm up. Faktorkan ini dipanggil, kalau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil different of, macam mana nak je different? Different of two square. Okay, different of two square. Okay. Okay, different of two square. Macam ni, bentuk yang macam ni, bentuk yang pertama ni. Okay, ada dua terms. Okay, semuanya operasi tolak. Kalau kamu perasan, semuanya mesti operasi tolak. Kalau tengok semua operasi tolak. Kalau tambah tak boleh. Berdosa kalau kita faktorkan. Sebab apa? Sebab tak boleh. Sebab tu berdosa. Tolak sahaja. Sebab tu dipanggil different of. Different. Tolak semua. So ini yang bentuk macam ni. Cumanya saya nak bagi tahu jarang-jarang tapi adalah dalam metode tambahan. Okey, dalam metode tambahan memang ada. Okey, memang ada penyelesaian macam ni. Tapi dia sama dengan kosong lah. Kena sama dengan kosong. Okey. Alright. Okey. So kita ambil contoh yang paling simple sekali. Dah paling simple sekali lagi kan. Okey, yang ini contoh. Ungkapan P squared minus 4. Okey. So saya suka guna kaedah apa? Kaedah frame. Saya tak tahulah. Saya guna cakap kat sini, saya guna kaedah frame. Apa itu kaedah frame? Sebelum kita nak faktorkan, kita buat frame dia. Okey, apa frame dia? Macam ni je. Squared, tolak. Kita buatkan macam ni. Lepas macam ni, second step. Okey, kita dapat macam ni. Dua kurungan, depan ditambah, ini tolak. Macam tu sahaja. Okey, ada apa-apa persamaan ke Nazim? Ada pertanyaan? Persamaan pula. Nazim Faiz. Nama macam JDT tu. Ada soalan ke nak tanya? Nazim? Kalau tak ada, boleh mute ganggu yang lain. Okey. So, dia jadi macam ni. Dua frame sahaja. Right? Ada dua frame sahaja and then kita boleh faktorkan. So, frame ni kamu kena ingat lah. Okey. So, apa dia? Yang pertama, kita faktorkan P. Kuasa 2 ni kita bawa keluar. Alright. Okey. So, P ni dekat dalam kurungan. Okey. Berapa kuasa 2 dapat 4? 2. So sekarang ni kita nak apa? Terms P dengan pemala dia 2 sahaja. So macam mana kita nak fill in the bracket atau fill in the frame? Okey, P dengan 2 kan? P dengan 2. So P2 sini, P2 sini. Macam tu saja. So kalau tak percaya dengan saya kan? Okey, kamu tak percaya. Macam tu nampak macam senang je kan? Okey, kalau tak percaya kamu expand balik. Bila kita dah faktorkan, kalau kita nak semak, kita kena expand, kembangkan. Okey? Cuba kalau kita kembang. Dapat tak macam ni? Sure dapatnya. Itu cara kita menyemak jawapan kita. Macam tu. Okey? Seterusnya, ini kalau melibatkan antara terms P, alright, terms ini dengan huruf. So dengan huruf. Okey, how about dengan kalau dua-dua tu terms P, Q. Contohnya macam ni. Konsep dia sama juga. Apa dia? Buat frame step pertama. Okey, frame pertama. Okey, kita buatkan frame macam ni. Pecahkan dia. Faktorkan P, faktorkan Q. Okey, ini kaedah frame. Lepas tu, pemfaktoran antara dua ni, tambah, tolak. Ataupun nak buat tolak dulu, tambah dulu, boleh. Mana-mana pun boleh. Sini boleh tolak, sini boleh tambah. Ataupun buat macam ni pun boleh. Lepas tu ambil color lain. Okey.
Faktorkan P. P kuasa berapa dapat P darat berapa dapat kuasa 2. P kuasa 2 kan. So P, Q, Q. So yang terlibat hanya apa? P dengan Q. So pejam mata pun, tengok saya pejam mata dekat saya punya ni. Kalau kamu tengok saya pejam mata, tulis je. Macam tu je. Senang aja. Ingat frame, dapatlah factorize. Okay? Ini tak perlu gunakan cross multiplication ke, tak perlu guna calculator. Kalau calculator lagi harus biru. Alright, cross multiplication lagi harus biru. So kaedah frame ni saja yang memudahkan kamu untuk buat. Okay? Okay, kita pergi yang mencabar sikit. Contohnya macam ni. Macam ni juga. Sebab tu kalau pengiraan kita, sebab kalau itu kaedah dia, itu je lah. Tak perlulah kamu nak, sir kalau macam ni boleh ke, sir kalau macam ni boleh ke, apa semua kan. Boleh ke, apa ke. Kan. So, kaedah saya ajar apa tadi? Yang pertama, kita buat frame. Okay, buat frame macam ni. Lepas tu, ada 2 kurungan. Macam ni. Tambah tolak. Ingat 2 frame, 2 step ni je. Step pertama, step kedua. Simple. Saya tak pastilah kamu dah belajar ke tidak sebelum ni. Kalau dah belajar pun mungkin ingat-ingat lupa. Lepas tu bila saya recall balik, ni. Okay, untuk yang macam ni, dia membantu kamu untuk selesaikan dengan mudah. So, kita faktorkan 36 P squared. 36, berapa kuasa 2 dapat 36? Dapat 6. So, letak 6. P kuasa berapa dapat P kuasa 2? Dapat P. So, maksudnya kalau kita kembangkan balik, 6P kuasa 2 dapat 36P kuasa 2. Sama juga yang kedua ni. 9Q kuasa 2. So, 3 sebab 3 kuasa 2 dapat 9. Lepas tu Q lah. So, dia melibatkan 6P dengan 3Q. So, fill in the blank je lah. 6P, 3Q. 6P, 3Q. Takkan itu pun tak boleh kan? 6P, 3Q sahaja. Masukkan dekat sini ni. Okay. So, jadi tanggungjawab kamu untuk kamu buat. Alright. Macam tu. Simple. Senang. Tapi dengan syarat untuk pattern yang pertama ni, dia mesti kedua-duanya mesti nombor perfect. Nombor sempurna. Nombor perfect number. Dalam bahasa Inggeris perfect number. Dalam bahasa Melayu saya dah lupa lah terms dia. Siapa yang boleh bagi tahu tu, saya bagi upah senyuman saya. Okay lah tu upah senyuman kan. Right? Okay, so ini hanya melibatkan kedua-dua ni, dua-dua terms ni mesti perfect number. So satu ni kenapa tak ada square? Okay, satu ni square tu disembunyikannya. Dia sembunyikan belakang dia tu. Dia sembunyikan belakang. Square yang ni kat satu ni dia sembunyikan belakang. Tengok hilang. Saya cuba tukar, tak boleh. Hilang juga. Tak, bukan maksudnya. Kalau nombor tu bukan sempurna. Kalau bukan sempurna, ada pertanyaan kawan kamu ni. Kalau nombor tu bukan sempurna. Alright. Alright, kalau bukan sempurna, okay. Kalau bukan sempurna, kita tak bolehlah guna kaedah ni. Okay. Kalau salah satu tu bukan sempurna, kita tak boleh guna kaedah tu. Kaedah ni lah frame ni. Step 1, step 2 ni. Tak boleh gunalah, simple. Kena guna kaedah lain. Ada kaedah lain. Jangan risau. Bukan maksud kalau tak boleh, terus tak boleh. No, bukan Ada cara lain. Okay, don't worry. Alright. So, bertepatan dengan pertanyaan Nurdiana ni. Okay, thanks for the question. Good question. Contohnya yang type of nombor 2 ni. Type of nombor 2 ni. Kita ambil yang macam ni. Tak. Ni. Yang A lah. Kita ambil A ni kan. Right? Kita ambil A ni. So, kalau perasan, okay, kalau perasan, 3 ni bukan perfect number. 27 pun bukan perfect number. Tapi ada harapan dekat situ. Sebab apa? Sebab 3 dengan 27 ni kita boleh faktorkan. Kita boleh
faktorkan. Jadi kalau kita faktorkan 3. Sebab 3 dengan 27 ni adalah faktor yang sama kan. Okey, kita faktorkan. Kita akan dapat V kuasa 2. Right? V kuasa 2. Kemudian tolak. Okey, 3 darab berapa dapat 27? Dapat 9. Macam tu. So kalau kamu dah biasa dengan yang, kalau betul-betul faham yang saya ajar ni, yang type 1 ni, jenis yang nombor 1 ni, bila dia tengok je V kuasa 2 tolak 9, dia terus boleh dapat. Kalau macam tu maksudnya kamu kena bersyukur. Sebab apa? Otak kamu ni boleh dikatakan sebagai pick up lah. Especially pelajar tingkatan 4 lah. Okay? Alright. Okay. So kat sini 3 frame. Right. Kita buat frame, tolak. Buat frame, tolak macam tu. Alright. Macam tu kan? Okay. Lepas tu apa? 3 ni tetap kat depan juga. Tetap kat depan juga. Lepas tu tambah, tolak. Sama je dengan yang atas tadi tu. Cuma apa bezanya, kita step dekat sini ni yang berbeza. Yang saya bulatkan ni. Ini yang berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab kita identify yang ini ni. Okay, yang ini ni. Okay. Adalah bukan perfect number. Bukan perfect number. Okay. So kalau bukan perfect number, so kita faktorkan dapat yang ni. Okay, and then kita factorize yang pertama tu. Yang V ni, V ni dalam kurungan 3. 9. Berapa kuasa 2 dapat 9. So 3. Macam tu. Alright. So macam tu. So V 3, V 3. Macam tu. Right. Oh, Allahu Akbar. Minta maaf lah. Saya punya partisipan ni sampai 150 sahaja rupanya. Saya ingat 250. Kena cari yang lain lah yang lebih daripada tu. Kan? Kena lebih daripada tu lah. Alright. Sebab ada yang tak dapat masuk ni. Allahu Akbar. Sebab dia sampai 150 sahaja. Tak boleh nak masuk. Saya minta maaf lah kepada yang lain-lain tu. Okay. So siapa yang dah masuk ni, tapi tak apa, saya dah buat record. Nanti yang tak dapat masuk tu boleh ni. Okay, boleh tengoklah record yang saya bagi tu nanti. Okay, so ini yang macam ni. Jenis yang kedua ni macam ni. Okay, jenis yang kedua macam ni. Alright. Kemudian lagi ada tak yang lagi tu? So yang contohnya, okay. So asyik saya je yang cuba kan. Why not sekarang ni kalau kamu pula yang cuba. Cuba soalan H. H for Hanata. Okay, cuba try. Try soalan ni. Saya bagi masa 2 minit untuk kamu buat. Okay. Sambil-sambil saya respon dekat grup tu. Alright. Apa ni? Okay. Kalau siapa untuk semak, siapa yang dah buat ni, saya percaya semua mungkin dah siap dah kan.
First, kita kena factorize. Factorize dengan berapa? Tak boleh tidak sebab ini 7. So, 7 lah kita kena factorize. So, 27. 7 dapat kita factorize. Berapa dapat berapa? 4 kan? 4 darab 7, 28. Tolak P kuasa 2. Dia macam tu. Okay, and then 7 kat depan. Okay, kita factorize. Ni tolak. Macam ni, buat macam ni. Ada kawan kamu ni tanya. 7, itu tak ada kuasa 2. 7P kuasa 2 tambah 4. Yang negatif 7 tu tak boleh tu. Yang macam ni boleh kan yang kamu tanya tu? Tak boleh. Dan Mifan macam tu kamu tak boleh buat macam tu Alright? Okay, lepas tu 7 bracket dia macam tu tambah tolak. Cara kamu tu sebab apa? Dan Irfan ni dia cakap, dia tulis kat situ, kalau cara macam ni boleh ke? P kuasa 2 tambah 4. Dia tak boleh sebab apa? Sebab ada operasi tambah kat sini tu. Bila operasi tambah tu, kita tak boleh gunakan kaedah frame macam ni. Okay, kita tak boleh guna frame macam ni. Right? 7 darab 4 sama dengan 28. Betul? Kan? Tak boleh dibahagi. Okay, kenapa tak boleh dibahagi? 28 bagi 7 ini tak boleh. Kita kena faktorkan sebab ini adalah ungkapan. Kalau apa-apa ungkapan, kita tak boleh bahagikan dengan, ini bahagi dengan 2. Tak boleh. Tak boleh bahagi dengan 2. Dia kena guna perkataan faktorkan 2. Macam ni, faktorkan 7. So, kena faham istilah-istilah ni. Sebab even student saya sendiri, kadang-kadang istilah matematik dia kurang faham. Dia tak faham. Dia tak boleh nak define kan istilah matematik tu sendiri. Maka dengan itu, dia tak boleh jawab soalan. Sebab bila tak faham istilah matematik, maka dia tak faham soalan. Bila tak faham soalan, tak boleh nak selesaikan soalan yang ditanya. Okay. Right. So, kita guna pen biru ni. Ini 2, ini P. Ini 2, ini P. Ini 2, ini P. Dah factorize. Macam tu. Okay. Kadang-kadang macam tak percaya je kan. Ada 2 term semacam ni. Tapi bila di factorize jadi panjang macam ni. Macam tak percaya je. Okay. Okay. Sekarang ni apa yang kita buat ni adalah semuanya adalah melibatkan ungkapan. Okay. Ungkapan. Alright. Melibatkan ungkapan. Bila melibatkan ungkapan, kita hanya boleh faktorkan, boleh kembangkan. Okay. Macam tu sahaja. Okay. Tapi lepas ni bila masuk form 4, bila melibatkan persamaan, so kita boleh cari berapakah nilai P ni. Kita boleh tahu berapakah nilai P ni. Lepas kita faktorkan macam ni, kita boleh tahu berapakah nilai V itu. Contohnya. Sama juga dengan ini. Kalau sama dengan kosong, inilah. Yang ini sahaja. Yang ini tak boleh lah. Ini tak boleh lah kan. Sebab P ni ada 2 unknown. Kalau macam ni, nanti kita boleh tahu berapakah nilai P tu. Kalau dia melibatkan persamaan. Maksud persamaan tu kalau persamaan ni sama, ungkapan ni sama dengan kosong. Kita boleh tahu nilai M, nilai Y yang kita nak ni. Tapi buat masa ni, saya nak tekankan skill pengiraan berkenaan dengan pemfaktoran. Okey, kita pergi type yang ketiga pula. Okey, so ada latihan ni kamu boleh cuba sendiri in between dengan saya membebel seorang-seorang ni pun sebenarnya kalau kamu buat kamu buat kan sebab dah tahu dia punya kaedah. Step pertama macam ni, step kedua macam ni, step ketiga macam ni, boleh terus je buat laju-laju kan. Itu yang boleh menimbulkan rasa seronok. Okey, matematik tambahan ni juga saya terlupa satu. Kita kena minat juga. Okey, kena minat juga. Itu cara kita nak open kita punya minda. Kena minat juga. Macam tu Alright. Okey, seterusnya type yang ketiga. Type yang ketiga ni dia nama difference of two squares juga.
Okay, different of 2 square juga. Tapi dia ada 3 terms. Dia ada 3 terms. Macam tu kita tengok yang ini dulu. E tak nak lah. Yang ini B. Soalan B. Soalan 1 dia klise sangat. Okey? Dia klise sangat. Okey, ini semua yang kaedah 1, 2, 3 ni yang saya nak terangkan kamu adalah kaedah frame. Kaedah framing. Ini pun boleh guna kaedah framing juga. Sebenarnya bila melibatkan tiga terms ni, alright, sebenarnya kita boleh menggunakan cross multiplication. Cross multiplication kaedah method. Aduh. Okay, cross multiplication method. Tapi pada saya, kalau dah masuk matematik tambahan, yang ini ni, alright, dia dah jadi old school punya kaedah. Old school. Kenapa old school? Dia macam ni lah. Dulu, sekarang ni banyak MRSM ataupun sekolah nak bawa asrama lah kan. Boleh bawa telefon basic saja. Kamu pun apalah old school lah, lambat lah, tak boleh nak ni apa semua, tak boleh buat smartphone apa semua, old school semua. Dia umpama macam ni lah cross multiplication ni. Cross multiplication ni itulah dia. Ni, telefon basic tu. Untuk matematik tambahan bukan maksudnya mendengar rendah tak, bukan. Untuk matematik tambahan, cross multiplication ni old school. Macam telefon basic Nokia tu. Okay, yang basic tu. Yang boleh telefon, boleh text message, SMS, itu je. Alright? Okay. Tapi untuk metode tambahan, dia dah ketinggalan. Untuk metode tambahan, nanti kita akan guna calculator. Calculator tu macam smartphone lah. Okay, tapi untuk yang ini, kita boleh guna kaedah framing. Kaedah framing dia macam mana? Dia ada beza sikit lah. Tak sama dengan different of 2 square ni. Yang kaedah yang pertama ni. Ini yang kedua ni. Alright. So kalau kamu perasan yang saya highlight ini adalah perfect number. 9 juga adalah perfect number. So bila macam ni ada 3 terms dan hujung dengan hujung kiri kanan tu ada perfect number. So kita pun buat framing macam ni. Tolak. Tapi yang tengah ni ada laser sikit. Ada dua bracket. Ini tambah. So tambah, kita buat macam ni. Lepas tu apa jadi? Apa jadi? Sini macam ni, kuasa 2. Sebabkan ini tolak, maka kat sini pun tolak. Kalau tambah, tambahlah. So kita tengok yang dekat sini tu. Ini pun kaedah frame, tapi frame yang kedua. Okay, so macam mana? Okay, ini dia punya keseronokan dia. Sebab apa? Nampak macam senang. Okay. So kita factorize yang pertama ni. N kuasa 2. Apa dalam kurungan? N. Okay. Apa tu yang kedua? Step yang kedua kita tengok 9. Okay. Berapa kuasa 2 dapat 9? 3. So nombor apa yang terlibat? N dengan 3. So N dengan 3. Yang 2 kurungan ni apa? Okay. Kita letak N. Kita letak 3. Itu je. N dengan 3. Lepas tu kalau darab dapat tak? 6N. Dapat. N dengan 3 kan? So ini N, ini 3. Macam tu senangnya lah. Kenapa? Mungkin cikgu kamu ada pernah ajar sebelum ni. Tapi biasalah kan. Masa tu ngantuk. Baru lepas makan ke. Ngantuk. Rasa macam nak tidur. Ataupun dia tak sampai ke hati. Dia sampai ke kelongkong saja kan? So bila macam ni. Mungkin bila dah semangat tengok macam senang je guna kaedah frame ni. So boleh ingat sampai ke hati. Sampai 7 keturunan kamu nanti. Cucu cicit, tulat apa? Tulat tu apa ni? Cucu cicit piut, kamu boleh hajar. Ini kaedah dia. Dia takkan berubah bila kamu dah jadi moyang pun nanti nak ajar cicit kamu pun inilah kaedah framing dia Okey? Okey, seterusnya yang ini. Okey, so saya nak kamu try soalan ini. Cuba try soalan F. F for Faiz. Okey, cuba try soalan ni. Saya bagi masa 2 minit. Okey.
So, kalau kita letak 3 dulu baru N pun boleh. Eloknya, biasalah. Kita 3 dulu baru N pun boleh. Kita kena tengok sini. Kena tengok sini, kedudukan ni. Kita tak perlu nak menyusahkan diri ke apa ke kan. Tapi saya faham macam kamu ni, kalau kamu kalau dia Sarafana ni, kalau kamu ni tingkatan 3, sekarang tingkatan 4, saya faham perubahan remaja tu. Kadang kalau orang tua macam saya ni cakap, tak nak dengar, degil kan. Nak guna sendiri juga. Okay, buat masa ni kamu kena faham view saya, kedudukan saya sekarang ni. Saya kena ajar yang mengikut soalan yang diberi. Okay. So, tapi kalau kamu nanti bila kamu betul, soalan kamu ni kalau boleh sekiranya kamu betul-betul dah faham. So, kamu kena letak view saya kena terangkan macam ni dulu. Kalau kamu betul dah faham, kamu nak ubah and so on apa semua tu, boleh. Tapi kalau letak 3 dulu tu macam betul, boleh. Tak ada masalah, boleh. Okay. Tapi view saya terpaksa mengikut kehendak soalan. Sebab penerimaan kamu ni yang ada 150 dengan saya sekarang ni, okay, dia berbeza-beza dia punya penerimaan. So, saya kena standardkan dia. Boleh dia alright, thank you, welcome. Okay, dah, siap dah. Okay, so jangan lupa buat framing okay, buat framing dia, tak susah framing dia. Kalau biasa buat, kan ni kan ada banyak soalan ni kan. Ada banyak soalan ni kan. Kamu boleh buat. Boleh buat dia punya frame dulu. Tolak 2. 2 tu memang pemalas Alright. 2 tu memang pemalas. Wajib ada. Jangan tak tulis. Berdosa kalau kamu tak tulis 2 tu. Dia memang pemalas. Dia memang dekat situ. Nanti adalah tanya, macam mana pula 2 ni boleh menyelit pula dekat kurungan ni kan. Dia memang pemalas yang perlu ada dekat situ. Kalau tidak, dia tak balance nak ni Okay. So, macam tu. Okay, so ini tolak lah. Sebab kat sini ni tolak. Kan? Yang ini ni tolak. So, tolak lah dia. Boleh tak tambah, sir? Ada yang tanya sini. Boleh tak tambah? Boleh. Tak ada masalah kalau ni tambah. Kalau tak percaya, buat yang ini. So, kita bincang. Kebetulan saya tanya, saya pun jawab kan. Ini kamu isi sendirilah. Ini X dengan 6. So, X 6. Macam tu je. Ini X, ini 6. Macam tu. Senang je kan. X 6. Dapat je kunci. Dapat dia punya kunci dia dekat ujung dengan ujung ni. Terus je boleh factorize. Kalau tambah boleh ke? Boleh. Ni tengok soalan ni kan tambah ni. Takkanlah saya nak pandai-pandai tukar jadi tolak pula kan? Tak Okey. So, sama juga. Buat framing dia, tolak 2 kurungan. Lepas tu, tolak pula. Tambah. Lepas tu, lepas tu apa? Macam ni, kuasa 2, tambah. Okey? Lepas tu apa? Identify lah ni, hujung dengan hujung ni. Letak kat sini. Lepas tu, sama. Macam tu je. Ingat frame ni. Okey? Kamu ingat frame ni. Macam frame ni. Okey, macam mana nak ingat frame ni? Dia tak susah. Kan ada banyak latihan saya bagi ni kan. Kamu kena buat siapkan. Itu je. Siapa yang rasa pelik saya cakap macam ni, biasalah. Pengaruh opa-opa kan. Opa. Hanya saya, Anyo, apa semua tu kan. Inilah dia. Okay, so hopefully kamu boleh try soalan ni. Saya dah tunjuk dah 1, 2, 3 contoh soalan untuk type yang ketiga ni. Untuk type yang kedua ni, walaupun satu soalan ada 2 soalan, satu soalan kamu try semua ni, sebenarnya dia punya step 1, step 2 dia sama. Okay, X tolak 6 kuasa 2. Okay, alright. X tolak 6 kuasa 2. Okay, itu soalan F tadi tu yang kamu try. Okay, thank you Ain. Tak apa. Kalau kamu nak tulis ke apa semua tak apa, tulis je. Saya layan, tak ada masalah. Itu ekspresi kamu kan. Rasa macam bestnya sebenarnya. Sebab saya memang tujuan saya ni memang nak buka minda kamu menjadi tambahan ni. Sebenarnya kalau kita rajin apa semua tu, dia tak ada masalah.
Okay, so kembangkan saya nak ajar yang easy math punya. Easy kembang dipanggil. Okay, easy kembang. Macam mana tu easy kembang? Saya ambil yang mudah dulu. Yang A dulu. Alright. Dalam matematik tambahan, okay, kalau macam ni, okay, dia banyak cara tau, banyak mazhab. Ada pelajar ni, mazhab yang salah, dia buat kembang macam ni. Memang ada, berlaku. Ini pengalaman saya. So, ni jawapan dia kan, dengan confidentnya. Alright, sebab kaedah dia buat macam ni. Saya macam nak luku je kepala student saya tu kan. Nak luku je tapi tak boleh, perempuan. Lelaki pun ada. So ini adalah totally salah. Kan? Ini totally salah. Wrong concept. Ini ni wrong concept. So ini salah. Please take note Okay, sebenarnya untuk yang ini adalah sama dengan K tolak 3 kurungan. Sebab dia kuasa 2, kurungan tu ada 2. Okey, ini yang perlu kamu faham. Ini saya kena terangkanlah. Ini pemahaman dia. Kamu kena faham. Tapi macam juga telefon Nokia, ini kalau bentuk yang macam ni, different of two square, kita nak kembangkan semua-semua ni. Alright. Kalau kita nak gunakan cara yang macam ni, dua bracket ni, dia old school juga. Sebab kalau kamu guna anak panah, okey, anak panah macam ni kan, kamu guna anak panah macam ni, lepas tu kamu kembangkan K kuasa 2 tolak 6 K tambah 9. Semua-semua tu semuanya dia dah old school dah. Dia akan drag masa kamu untuk kamu expand guna anak panah ni. Okey, so ini saya nak ajar yang easy kembang punya. Alright, so easy kembang punya macam mana? Untuk kita ambil contoh soalan yang sama, K tolak 3 bracket kuasa 2. Okay, so yang pertama yang warna hijau ni, memang macam tu. Ingat step pertama yang hijau step pertama yang hijau, K kuasa 2. K kuasa 2. Step yang kedua, kita darab semua nilai yang ada, semua terms yang ada. Terms yang ada tu apa? K, 3 dan 2. So apa dia? K darab negatif 3. Negatif 3 tu tolak 3 kan? Negatif 3. Darab 2. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yang warna purple ni, okey, kita expand macam tu. Alright? Kita expand macam tu. Apa dia? Alright? Negatif 3 bracket kuasa 2. Ini secara penulisan. Okey, kalau kamu dah mahir dan ingat cara saya yang saya tulis ni, kalau cara tulis ni rasa macam alamak macam sama je juga kan, kena tulis juga tak. Kalau kamu dah mahir yang ini, alright, boleh guna kamu punya minda je. Sebab cara ni, kaedah kamu nak anak panah ni, macam ni semua ni tak dapat markah. Dia nak result sahaja. Dalam taman dia nak result sahaja. Maksudnya, pengiraan kamu tu dia tak ada markah. Dia nak solution dia. Apa dia punya jawapan kembangan tu. Okay, so apa dia? Okay, so kita tengok yang hijau ni. Yang hijau ni K kuasa 2. So K kuasa 2 lah. Yang pink ni pula apa? K darab negatif 3 darab 2. Dapat negatif 6K. Macam tu. And then yang purple ni apa? Yang purple tu negatif 3 kuasa 2 berapa? Kalau kamu guna kalkulator negatif 3 kuasa 2, kamu akan dapat negatif 9. Berdosa kamu tau. Alright? Tak perlu guna kalkulator. In fact, kalkulator yang perlukan kamu. Bukan kamu perlukan kalkulator. Okay? Kena minda macam tu. So, negatif 3 kuasa 2 adalah positif 9. So, inilah jawapan dia untuk kembangan yang bentuk macam ni. So ada 3 step. Hijau, pink dan juga purple. So itu step-step dia tu. Macam tu. Okay, how about kalau macam ni? Kalau macam ni, sama juga kaedah dia. Okay, yang pertama apa? Yang purple ni. Kita guna hijau lah. Okay, kita hijau nak sama. So yang pertama apa? 2K bracket kuasa 2. Yang kedua pink, Carol. Okey, kita buat anak panah ni. Kita darab semua terms yang ada.
2K darab negatif 3M darab 2. Okey. Kemudian yang purple pula negatif 3M kuasa 2. Okey guys, yang saya ajar ni jangan salah sangka ini bukannya konsep matematik. Yang saya ajar ni bukan konsep matematik. Okey, dia bukan konsep matematik. Tapi macam saya terangkan di awal-awal ni, saya nak attract kamu untuk macam mana nak work smart. Macam mana nak mahirkan pengiraan, pengembangan yang bentuk macam ni. Itu yang saya nak attract kamu. Okey? Sebab kalau kamu kembangkan yang ini, contoh yang ini kan, K tambah 5 darab K tambah 5. Bila kamu guna kaedah anak panah macam ni, penat-penat tulis anak panah cantik-cantik, warna purple, warna biru. Dia tak ada markah. So, bila tak ada markah, kita kurang smart lah. Kerja kita kurang smart. Sebab end up dia nak yang ini saja, yang dia punya jawapan dia saja. So kat sini kita nak curi masa supaya nanti soalan yang payah-payah tu kamu boleh top up masa. Itu sebenarnya. Ingat yang saya ajar ni, yang saya cuba nak attract kamu ni adalah pengiraan dalam matematik tambahan mengikut tajuk yang kita dah tetapkan, yang saya dah tetapkan tu. So kena faham. Supaya nanti bila kamu belajar the real pun ni semua, dia masuk konsep lah apa semua, bila kamu masuk tingkat 4 dan 5 nanti ni, sekurang-kurangnya pengiraan ni kamu dah mahir. Bila dah nak selesai dapat jawapan akhir, terus kamu dah mahir kat situ. Itulah yang boleh menimbulkan minat untuk kamu. Okey, so seterusnya yang hijau ni kita dapat berapa? 4K kuasa 2. Yang pink ni kita darab semua. 2K darab negatif 3M dapat 6KM. 6 darab 2, 12. So, negatif 12KM. Yang purple ni, negatif 3M kuasa 2 dapat positif 9M kuasa 2. So, ini jawapannya. Kan senang macam tu. Guna kaedah. Okey, step pertama yang ini, step pertama ni step pertama, step kedua yang pink color, yang step ketiga purple color. Saya lupa pula. Dekat purple ni saya lupa nak letak ni. Darab anak panah macam ni. So ini 3 step untuk kita work smart. So, soalan A tu negatif 3 kuasa ada beza ke dengan negatif 3 kuasa 2? Okey. Negatif 3 kuasa 2. Macam mana saya nak cakap Alright. So, saya boleh anggap negatif 3 kuasa 2 tak sama dengan negatif 3 kuasa 2. Sebab apa? Sebab ini kalau kita kuasa 2 kita dapat negatif 9. Okey, kita dapat negatif 9. Tapi kalau yang ini, kalau kita kuasa 2kan dia, kita dapat 9. Okey, hopefully kamu fahamlah So, soalan A tu yang ni beza bukan. So, kenapa square tu stay lepas dah kembang? Stay lepas dah kembang. Stay lepas dah kembang. Stay lepas dah kembang. Soalan mana tu Irsyad? A ke B ke G ke? Yang mana satu ni? B. Okey, soalan B. Kembang. Lepas dah kembang. Mana? Memanglah. Alright. Yang ini. 9 ni kan? Ataupun 4K kuasa 2 ni. Memanglah. Okey. Kuasa 2 tu. Okey, kita ambil yang purple ni. Yang purple ni sebenarnya. Apa? Untuk kamu lebih clear kan? Negatif 3M kuasa 2 sama dengan negatif 3 kuasa 2 M kuasa 2 sebenarnya. Dua-dua tu kita kuasa 2 kan. Itu maksud dia. Sebab K dengan M tu yang square. Sebab K dengan M tu yang square. Okay. So, saya kadang-kadang kurang faham. Irsyad dah faham. Okay dah. Baik. Terima kasih. Okay. So, ini maksud dia.
Sama juga dengan 4 ni. 2K kuasa 2. Sama juga konsep dia sama dengan ini. Konsep dia sama tu. Okay, konsep dia sama. Macam tu. Alright. Lagi ada soalan? Kalau kamu rasa ada apa, tanya je dalam ni dalam message chat tu. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang saya tak tahu apa kamu punya kekangan tu. Right? Sebab kadang-kadang bukan apa, saya tak boleh nak downgradekan level saya kepada kamu punya pemahaman. Tapi saya cuba juga samakan downgradekan sama dengan kamunya ni. Okay? Okay, yang seterusnya. Okay, so yang lain tu ada latihan-latihan yang lain ni. Okay, boleh kamu buat. Ada tak soalan apa-apa yang nak dibincangkan lagi? Ada tak? Okay. Kalau tak ada, 2 soalan ni saya rasa dia dah mencukupi dah. Sebagai contoh kepada kamu untuk kamu go further. Okay, siap sampai soalan L. Okay. Almost 1 hour dah. Untuk brainstorm up ni. Brainstorm up ni almost 1 hour ni Okay, so kita nak masuk main topik untuk pada malam ini, iaitu persamaan kuadratik. Okey, menggunakan kaedah pemfaktoran dan juga kaedah rumus. Macam tu So mana yang dah belajar tingkatan 5 dah belajar tu, ini recall balik. Okey, ini recall balik sebab benda ni awal tahun lepas kan, 2023. Mungkin kamu dah lost, lupa ke apa ke, untuk recall balik lah. Tak salah sebab ilmu ni berkembang. Selesaikan persamaan kuadratik berikut dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, ini tajuk dah tingkatan 4. Untuk tajuk tingkatan 4 yang untuk pelajar yang tingkatan 4 tahun ni, dia belum masuk pun lagi sebenarnya. Tapi untuk pelajar Mabda MRSM Bagan Datuk, kami dah masuk dah. Hari tu kami masuk, memang nak bagi macam ni lah. Idea dia nak bagi pelajar tu buka minda dia sebenarnya menjadi tambahan ni. Kalau put effort, rajin, sebenarnya dia tak susah. Dengan bantuan cikgu-cikgu kamu nanti, insyaAllah. Yang penting minat. Yang penting minat. Okay. Boleh kita mula? Alright, boleh kita mula. Sambil-sambil tu, alright, sambil-sambil tu boleh letak ikon, letak love ke, macam saya ni kan. Lepas tu, grade ke apa ke, saja-saja je kan. Asyik nak menulis. Sekali kita nak main klik-klik juga kan. Nak klik-klik juga apa semua. Okay, thank you for the response, girls, boys. Okay. Kalau ada marks atau daddies yang ada tu, right. Okey, seterusnya kita beli kaedah pemfaktoran. Dia tak ni. Okey, cuma sekarang ni setiap soalan dari A sampai O ni kena letakkan sama dengan kosong je semua. Sebab okey, kalau sama dengan kosong, dia dah jadi persamaan. Okey, dia dah jadi persamaan. Macam tu. Okey. Alright. Okey, so kaedah ni, alamak saya lupa pula lah. Manalah kalkulator saya ni? Aduh, tertinggal lah tu dekat sekolah. Okey? Tertinggal kat sekolah. Tapi tak apa, saya boleh guna manual. Saya ingat lagi kot. Lah. Betul lah. Okey, so untuk kaedah pemfaktoran ni, saya minta maaf pertama sekali. Saya minta maaf, saya hanya boleh guna manual dia sahaja. Apa manual dia? Okey. Sebab saya tertinggal lah dekat saya punya bilik. Bilik saya tu, saya tertinggal kalkulator dia tu Alright. Saya tertinggal kalkulator dia tu. Okey, tapi saya boleh tuliskan manual dia okey. Okey. So, kita masuk selesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran. So kalau kita guna kaedah pemfaktoran, straight away kita boleh cari nilai X. Yang kita brainstorm up tadi tu, kita hanyalah guna kaedah pemfaktoran, kita guna kembangan and so on. Kita tak tahu nilai X tu berapa. Tapi untuk yang ini, alright, untuk yang ini, saya perlukan kerjasama kamu untuk bantu saya guna kalkulator
mencari jawapan dia. Okey, nanti saya ni kita ambil satu contoh yang mudah, soalan A. Soalan A. So, cikgu kamu, saya pasti cikgu kamu mesti pernah mengajar, alright, guna kalkulator. Yang latest calculator yang boleh guna adalah Casio. Okey, Casio yang baiklah, yang berkualiti. Sepatutnya kalau raya pun nanti nak dekat ni, kalau kamu dapat korbankan sikit duit raya tu untuk beli kalkulator jenama Casio FX570EX. Kalau kamu dapat beli ni, harga dia 80 kot. Kalau ada Shopee diskaun tu mungkin murah sikit lah. Alright? Dia warna putih tu. Okey, macam mana dia punya ni, tadi ada kawan kamu ni, dia tanya saya, macam mana nak beli ni kan? Okey, so yang ini ni, kalkulator ni. Okey, ni kalkulator ni. Alright? Kalkulator ni, kalau kamu dapat beli, alright, lagi bagus. So kalkulator ni saya itulah. Tadi kawan kamu ni dia tanya saya kan, kalkulator apa yang sesuai nak beli ni. Saya ambil gambar kalkulator tu, and then saya terlupa letak dalam beg saya masa saya balik. Siang tadi saya ada kelas matematik tambahan dengan form 5. Saya pergi office saya, bilik saya tu, saya ambil gambar, lepas tu saya terlupa pula nak bawa balik. Aduh, minta maaf semua Okey, tapi ini kalkulator dia. Alright. Okey, so kita ada persamaan, bukan lagi ungkapan Kita ada persamaan X kuasa 2 tambah 9X tambah 14 sama dengan kosong. So ini persamaan. So bila dia cakap selesaikan, bila dia suruh selesaikan, okey, tujuan dia, okey, maksud tersirat dia, kita nak cari nilai X. Ini adalah sesuatu yang baru kepada pelajar tingkatan 4. Bagi tingkatan 5, benda ni biasa. Okay? Right. Okay, so kalau di tingkatan 3, untuk yang baru masuk tingkatan 4 ni, dia guna kaedah old school. Apa dia? Cross multiplication. Cross multiplication, tapi kita tengok ujung dengan ujung ni, dia bukannya 14 ni bukannya perfect number. So kita tak boleh guna kaedah difference of two squares tadi tu, yang ada bracket, kita frame tu guna, tak boleh guna kaedah frame. Kita kena guna calculator, tapi cara dia smart lah. Smart. First step pertama, alright, kita letak kurungan macam ni, samakan dengan kosong. Bila kita faktorkan kuadratik, ini dipanggil persamaan kuadratik. Kalau X tu kuasa 2, sure ada 2 kurungan yang kita boleh dapat. Kalau X tu kuasa 3, sure ada 3 kurungan yang kita boleh dapat. So maknanya X tu ada 3 nilai. Tapi sebabkan darjah indeks X tu 2, so maka nanti X pun kita akan dapat 2 nilai X. So kaedah dia macam ni. And then X sama X sama dengan berapa? X1, saya tulis X1 lah. Tak tulis X1 pun tak apa. X2 sama dengan berapa? Okey. So cara ni, okey, kita gunakan kalkulator. Guna kalkulator untuk cari nilai X. Okey, macam mana cara dia? Okey, kalkulator ni, ada tak keluarkan kalkulator ni? Okey, saya tuliskan manual dia sebab saya tak ada. Tidak, saya nak tunjuk. Okey, guna kamera saya tunjuk, kan? Saya tunjukkan keyboard dia apa semua. Tapi saya boleh terlupa pula lah. Astaghfirullahalazim. Okey. So spesifik saya untuk yang ini, saya guna yang ini. Siapa yang ada kalkulator selain daripada ni, dia ada cara dia saya pasti mungkin kata 5 dia dah tahulah. Tingkatan 4 ni mungkin dia kurang sikit lah kot. Tapi ini benda baru kamu ni. Okey, manual yang pertama, tekan apa right, tekan menu.
Okey, menu apa? Yang ini ni. Setup ni, menu setup ni, tekan yang ini. Tekan sekali. Lepas tu nanti kamu akan dapat banyak apa ni. Lepas tu tekan yang cursor ni, pergi kepada tekan yang itu, cursor tu, yang ni cursor ni ada 4 cursor. Tu naik ke atas, turun ke bawah, naik ke kanan, ke kiri, semua tu ada semua tu Alright. Okey, ni cursor. Okey, tekan cursor ni, pergi ke ada ikon equation. Equation. Okey. Bila kamu tekan equation, alright, bila kamu tekan equation, nanti kamu tekan sama dengan. Nak tekan equation tu kena tekan sama dengan. Lepas sama dengan, lepas tu dia keluar, saya ni lah. Lepas tu keluar, siapa boleh bantu saya? Dia keluar 2 atau 3 kan? Okey, kamu tekan 2. Button 2. Alright. Lepas tekan button 2. Alright. Lepas tekan button 2. Lepas tu kamu masukkan nilai nilai X kuasa 2 tu. A. A tu sama untuk soalan ni. A tu adalah 1. Yang ini ni. A sama dengan 1. B pula sama dengan positif 9. Letak 9 atau positif 9 sama juga. And then C tu sama dengan 14. And then tekan sama dengan. So nanti kamu akan dapat X1 dia ada bagi jawapan dia. X2 dia ada bagi jawapan dia. Oh, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya tak dapat nak. Tapi saya kat sini. Okey, 1 simultaneous equation, 2 polynomial. Tekan 2. Tekan 2. Menu alpha, lepas tu polynomial. Alright? Okey? Boleh tengok dekat situ. Boleh ni juga. Lepas tu masukkan. Dekat sini A dia. Kena pandai tentukan A, nilai B dan nilai C untuk masukkan dalam kalkulator ni And then tekan sama dengan, nanti kamu akan dapat X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa. Okey, kat situ Zafira ataupun Mirza dia dapat X1 sama dengan negatif 2. X2 sama dengan negatif 7. Okey. So inilah dia punya. Dapat tak? Tekan 2 lagi. Tekan 2 and then kena tekan apa? Lepas tu ada yang Mirza cakap tekan 2 lagi. Tekan 2 lagi. Betul. Hai, saya boleh terlupa pula. Saya minta maaf sangat-sangat boleh terlupa bawa ni. Kalau tidak apa ni. Alright. Tidak boleh tunjukkan dia punya kaedah dia. Tapi kamu boleh godek-godek dia. Okey, tekan 2 lagi and then masukkan nilai A, B dan C tu. Mana saya dapat A, B dan C tu? Dari persamaan X kuasa 2 tambah 9X tambah 14. Okey, kasih Rania. Okey ke? Kamu dapat ke? Yang lain-lain dapat ke? Boleh ke? Ini tak habis lagi tau. Alright, ini tak habis lagi. So, negatif 2. X sama dengan negatif 2. Dan X2 sama dengan negatif 7. Okey, so dapat macam ni. Okey, yang lain semua tunjuk bagus. Dapat cikgu. Alright, thank you very much. Kasih pun dapat. Okey. So, kalau dapat, okey, ada benda yang tergantung dekat sini. Yang bila tergantung ni tak baguslah. Okey, ada benda tergantung. Apa dia benda yang tergantung? So, bracket ni. Nampak tak? Bracket ni yang tergantung. So, bila tergantung, dia tak baguslah. Okey. So, alright. Kita dapat, okey, daripada situ, kita boleh ambil kat situ. Kita dapat X1 ni sama dengan negatif 2. So, macam mana kita nak isi bracket yang pertama yang melibatkan X1 sama dengan negatif 2? Kita pindahkan negatif 2 ni ke kiri. Okey.
Kalau tolak jadi tambah. So, X 1 tambah 2 sama dengan kosong. Okay. Right? X tambah 2 sama dengan kosong. So, ini adalah bracket yang pertama. Okay, ini adalah kurungan yang pertama. Yang first. X tambah 2 kan? So, X tambah 2. Macam tu. Manakala yang X 2 ni sama dengan negatif 7. So, kita bawa pindahkan. Right, kita pindahkan X2 sama dengan negatif 7. Pindahkan dia ke kiri. So, X2 tambah 7 sama dengan kosong. So, ini adalah kurungan yang kedua. Okay, second bracket. Baru Dewi bahasa kan. Yang hijau ni bahasa Melayu. Yang biru ni bahasa Inggeris. Second bracket. So, X tambah 7. Macam tu. Sebab tu, alright, cross multiplication tu kalau kamu degil juga nak pakai, dia bukan tak boleh, boleh. Tapi dia lambat sikit lah, ambil masa, drag masa kamu lah. Okay, dia drag masa kamu tu. Okay, itu maksud dia. Kenapa kita guna calculator, sebab kita tak nak dia drag masa kamu. So guna calculator kita boleh terus dapat. Okey, kita ambil yang mencabar sikit. Apa yang mencabarnya? Tak adalah mencabar. Okey, kita ambil soalan K. K ni 12Y, soalan K. 12Y kuasa 2 tambah 8Y. Okey. Tolak 15 sama dengan kosong. Okey, nampak menggerunkan. 12Y kuasa 2 tambah 8Y tolak 15. Nampak menggerunkan. Menakutkan ni. Bayangkan kalau guna cross multiplication. Memang menakutkan. Tapi usah takut, usah khawatir. Kita ada kalkulator, boleh petik-petik, boleh tekan-tekan untuk dapat jawapan. Macam biasa, step yang pertama apa dia? Soalan K ni, buat kurungan. Sama dengan kosong. Lepas tu buat frame. Ni frame jugalah ni kan. Tapi kita guna device lah. X1 dia berapa, X2 dia berapa. Guna calculator. Yang tekan-tekan A, B, C tu kat sini tu. Alright. So ini nilai 12 ni adalah nilai A. Positif 8 atau 8 ni nilai B. Dan negatif 15 ni adalah nilai C. Masukkan dia exactly nilai tu Kalau negatif 15, tekan negatif 15. Okay, so saya perlukan jawapan daripada anak-anak sekalian. Bila panggil anak-anak ni. Okay. Hopefully bila saya panggil anak-anak ni, bolehlah membantu saya yang tak ada kalkulator ni. Tengok, saya tak ada kalkulator pun saya lumpuh. Lumpuh betul. Aduh, macam mana boleh tertinggal pula lah. Masya Allah. Sabar je lah. Gambar je yang ada pada saya ni. Kelakau now lah. Saya ni ya. Astaghfirullahaladzim. Okey, siapa boleh beritahu saya? 5/6. X1 5/6. 5/6 dan negatif 2/3. Thank you very much anak-anak sekalian. Muat sikit. Macam tu Thank you very much. Okey. Kalau kita tengok dekat ruangan chat tu, ada yang tulis X, bukanlah sebab dia type kan. 5/6. X sama dengan negatif 2/3. So, kaedah jangan tulis macam ni Jangan tulis macam ni dalam kamu punya ni. Jangan tulis berdosa. 3/2. Ya Allah, 3/2. Itulah. Saya punya minda saya, okey, dengan mulut bercakap dia tak synchronize. Dia tak synchronize. Kesiannya lah. Okey, 3/2. Negatif 3/2.
Negatif 3/2. Kalau macam ni kalau yang ini ni tolong jangan buat macam ni. Siapa yang ni kena ubah. Ini salah sangat ni dari segi penulisan dia salah. Tolong ya. Okey. So yang eloknya macam ni. Kalau ada negatif dia di tengah-tengah. Okey? Macam tu okey. Alright. So kalau macam ni pula, alah ya Allah. Tadi tu senang. Kita pindahkan 2 ke sebelah, dapat X tambah 2. Negatif 7 pindah ke sana ni, dapat positif. Tambah, dapat X tambah. Tapi ini melibatkan pecahan. Okey, pecahan, dia punya pemindahan dia macam ni. X sama dengan 5/6. Okey, so kalau kamu buat, pindahkan semua ni, dia jadi X tolak 5/6 macam ni. Harap maklum, salah. Okey, so cara pemindahan yang pertama, pemindahan dia 6 ni kita jadi macam tu. 6X sama dengan 5. And then baru pindahkan 5 ni ke sini, maka kamu dapat 6X. 5 bawa ke kiri jadi tolak. So tolak 5 sama dengan kosong. Maka ini adalah kurungan pertama. 6X tolak 5. Macam tu. This is how you fill in the bracket. Okay. Manakala yang kedua ni pula, X2 ni pula macam mana? X yang kedua ni, X2 ni macam mana pula? Okay, X sama dengan negatif 3/2. Okay, firstly bawa X tu. Darabkan dengan X. So, dapat 2X. Kenapa darab dengan X? Kenapa dia jadi darab dengan X? Sebab ini kedudukan dia bahagi. 3 bahagi 2. 2 ni dibahagi kan? So, bawa sini dia jadi darab. Macam ni. Okay. So, dapat sama dengan negatif 3. So, negatif 3 ni bawa ke sini, dia jadi tambah. So, 2X tambah 3. Okay. Sama dengan kosong. So, ini adalah dia punya kurungan yang kedua. Macam tu. Okey. Macam mana pula kalau nak bagi markah? Kenapa perlu ada bracket ni? Sedangkan kalkulator terus dapat jawapan. Kenapa nak tulis bracket ni? Okey. Kan saya cakap tadi, ini adalah cara smart. Work smart. Work smart dia apa? Kalau tak ada kurungan ni, markah jalan kerja kamu K kosong. Kalau K kosong, walaupun jawapan dia betul, tetap N kosong. Kono, padan muka. Macam tu. Tapi disebabkan ada kurungan ni ada. Very good. Kurungan ni ada. Alright, maka kamu dapat K1. Markah jalan kerja. Jawapan betul. Okey, penulisan pecahan, negatif pecahan tu pun betul. Dapat N1. Okey, ini contoh pemarkahan yang simple lah kalau ada. Yang kamu mungkin tak pernah belajar kot dekat matematik. 2/3. Oh, astaghfirullahalazim. Tu saya cakap. Tu saya cakap. Saya punya mulut dengan tangan saya tak, dengan minda saya tak synchronize. Tak synchronize. Patut 3 saya letak tulis 2. Benda lah saya ni. Macam-macam fikir. Masalah negara kot yang saya fikir sampai menjadi macam ni kan. So, ada 2 soalan ni. Ada 2 soalan ni yang saya yang kamu kena ni lah. Macam tu. Okay. Alright. So, ini 2 contoh. So, soalan yang macam mana? Okay. Lain semua soalan yang sama. Okay. So, gunakan kaedah yang ini. No more cross multiplication lagi. No more cross multiplication method lagi. Tapi, calculator method pula. Dah tukar dah. Untuk minit tambahan, kena guna calculator. Sebab dia akan menjimatkan masa. Kamu pun work smart. Sir, kalau calculator biasa macam mana? Sir guna tak ke Y? Apa ni? Seguna ke Y? Apa ni? Okey, kalau kalkulator biasa yang warna hitam tu semua, boleh pakai, dapat.
Tapi dia punya key dia tu lain lah. Bukanlah cara yang macam ni. Bukanlah cara macam ni. Bukan cara macam ni. Yang ini ni untuk yang latest punya calculator. Yang calculator biasa maksudnya yang FX 570 tu boleh guna. Tapi dia punya key dia berbeza. Okay. So bila key dia berbeza tu, kalau boleh lah, kamu kena tukar kepada ni. Right? So spend sikit yang berkualiti. Sebab Casio ni memang kualiti lah. Right? Boleh guna lepas SPM pun masih boleh guna lagi. Kalau tak nak guna pun, kamu nanti dah habis SPM, kamu jual dekat adik-adik kamu tu yang form 4 ke form 5 ke apa ni semua kan. Alright. Kalau yang lama tu saya tak ada contoh pula. Tapi kamu kena explore. Alright. You can explore by yourself. Bertanya ke apa ke abang-abang kamu atau kakak-kakak kamu yang dulu memang pakai kalkulator lama yang biasa tu, dia boleh ajar sebenarnya. Don't worry Alright. Yang saya nak tekankan adalah step pertama yang ni lah. Yang dekat sini. Yang pentingnya adalah kamu punya kalkulator tu sebenarnya device saja. Kamu boleh belajar dengan kawan kamu lah, apalah semua tu boleh, tak ada masalah Alright. Tak pun besok nanti next class ke apa ke, nanti saya bagikan manual dia. Saya tunjukkanlah video ke apa ke kan. Ataupun saya buat video ke, alright, saya share dengan kamu. Right? Yang saya nak tekankan adalah kamu punya presentation. Okay, actually this is your presentation. Cara penulisan ni adalah presentation dia. Calculator device sahaja. Okay. So, apa dia? So, step pertama adalah yang ini. Buat kurungan. Step kedua, guna calculator and then dapatkan jawapan. Dah dapat K1, N1. So, itu dulu bear in mind. Guna kalkulator ni nanti sebenarnya kamu boleh explore sendiri je. Alah, dekat YouTube banyak lah apa semua. Saya minta maaf sangat-sangat sebab saya tak boleh nak tunjukkan video. Tapi nanti saya boleh buat video dia, saya tekan-tekan apa semua kan. Saya share dalam grup kamu nantilah sebagai rujukan. Okey, untuk cari pemfaktoran ni. Itu sahaja. Okey. Kaedah ni, kaedah pemfaktoran yang saya share dengan kamu yang saya bincang ni, okey, hanya boleh digunakan. Dia ada restriction juga, ada syarat-syarat. Apabila, okey, jawapan kalau melibatkan hanya integer atau pecahan. Okey, integer atau pecahan sahaja. Okey, integer tu apa? Contohnya ini contoh integer tu lah. Negatif 2, negatif 7. Dia nombor tau. Nombor positif, nombor negatif. Itu integer lah. Okey, yang kedua pecahan. Ini pecahan ni. Okey, yang macam ni. Dapat kat kalkulator kamu nombor pecahan apa semua tu, nombor pecahan positif ke negatif. So kaedah ini boleh digunakan. Kaedah kalkulator ni boleh digunakan. Dua ni lah integer, sekiranya ianya adalah integer, dan juga nombor pecahan. Nombor ini lupa pula saya. Ini nombor integer ataupun nombor pecahan. Okey. Okey, kalau nombor perpuluhan. Tidak boleh pakai. Tidak boleh. Tidak boleh lah. Kalau tidak boleh, tinggal je cursor. Kalau dah tengok dekat kalkulator tu tak boleh, tinggal. Bukan. Dia ada cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua? Okey. Caranya? Okey. Ini. Okey. Caranya apa? Kaedah rumus. Kaedah rumus. Kita turn kepada kaedah rumus. Itu dia. Tapi soalan nombor 2 ni pun sama. Kaedah pemfaktoran sama dengan kosong. Tolong letakkan semua sama dengan kosong boleh
Alright, sama dengan kosong, ini sama dengan kosong. Alright. Ini saya dah ajar tadi kan? Okay, difference of two square. Okay, contohnya soalan A, difference of two square. Difference of two square, right? B squared minus 81 sama dengan kosong. Tadi ungkapan. Okay, tadi saya ajar kamu tu ungkapan. Yang ini, yang mula-mula sekali ni kan. Dia ungkapan. Dia tak ada sama dengan kosong. So kita hanya boleh factorize sahaja. Okay, tapi yang ini bila kita letak semuanya sama dengan kosong, dia dah jadi persamaan. Bila disuruh selesaikan, okay, bila solve je, maksudnya selesaikan, apa maksud dia? Okay, boleh jawab dalam hati. Iaitu, cari nilai X. Kenapa nilai-nilai X ataupun nilai-nilai B? Okay, nilai pun boleh ubah tu lah. Nilai-nilai X pun boleh ubah. Kenapa nilai-nilai? Sebab dia kuasa 2. Sebab kalau kuasa 2, mesti nilai dia ada 2. Kalau kuasa 3, nilai X tu mesti ada 3. Okay. So, walaupun ini sama dengan kosong, tak beza kaedah sama macam yang saya ajar mula-mula tadi tu. Alright. So, kita guna kaedah frame lah. Ini satu soalan je lah saya bincang kot. Kan? Okay. Sebab kita nak cari nilai X kan? Okay. Lepas tu bracket, 2 bracket kosong tambah tolak. Tambah tolak. Macam tu. Apa dia? B. So, B. 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 81. Berapa kuasa 2 dapat 81? 9. So, B tambah 9. B tolak 9. So, kalau ini memang ikut flow. Okay? Kalau macam ni ikut flow. Sebab kita dah tahu dah. Tak perlu guna calculator. Kita boleh guna kaedah frame ni untuk cari nilai B. Okay? So, macam mana nak tulis? B B tambah. Okay, B sama dengan B tambah 9 sama dengan kosong. Or B tolak 9 sama dengan kosong. Ini kan bila ada 2 bracket macam ni, B tambah 9 sama dengan kosong. Okay, apabila ada 2 bracket berdarab macam ni, okay, sama dengan kosong, so kita boleh dapat macam ni. Kita boleh dapat macam ni. So, pindahkan 9, pindahkan negatif 9. So, B sama dengan negatif 9. B sama dengan positif 9. Ini cara kalau melibatkan difference of two squares. Okay? Okay, ini soalan saya highlight ni. Ini soalan kreatif dan kritikal. Inovatif semua ni. Tok, macam mana kamu nak applykan dia? Okay? Macam mana kamu nak applykan soalan E dengan F tu? Alright? Okay, saya bagi hint sahaja. M tambah 3 bracket square tolak 16 sama dengan kosong. Okay, macam mana kita nak cari nilai M yang senang? Kalau kebiasaannya kita akan expand dulu yang bracket ni. Tapi cara saya lebih mudah. Cara apa? Frame juga. Frame yang pertama, frame yang kedua. Sama juga saya frame. Cuma beza dia sekarang ni, yang ini ni bukannya M. Tapi M tambah 3. So kalau mana yang mahir tu, apa boleh kita buat? Sama juga kaedah frame. Tolak. Kuasa 2 sama dengan kosong. Okay. Yang apa ni sama juga. Tambah. Okay. Tambah. Tolak. Sir biar betul sir. Ini kan M tambah 3. Ya benar. Kita tengok dulu ya. Ya benar. Benar. So kita factorize M tambah 3 bracket kuasa 2. So ini M tambah 3. Apa lagi yang boleh? Itu je lah. 16. Berapa? Kuasa 2 dapat 16. 4. So apa yang terlibat? M tambah 3 dengan 4. So kita pun gunalah M tambah 3. So yang pertama tu M tambah 3. So M tambah 3 dengan 4.
M tambah 3 dengan 4. Tapi kat sini tak selesai lagi lah. Okay, tak selesai lagi. So, M tambah 3, tambah 4, dapat berapa? M tambah 7. Ini first kurungan. Kurungan yang kedua, M tambah 3 tolak 4. So, M tolak 1. Dah selesai, kan senang. Macam tu. Okay? So, M sama dengan berapa? M sama dengan, saya buat balik. M tambah 7 sama dengan kosong, or M tolak 1 sama dengan kosong. M sama dengan negatif 7, M sama dengan 1. So, ini jawapan dia. Okay? Ini caralah nak cari. So, ini dalam matematik tambahan ada juga akan ditanya. Tapi mostly yang akan ditanya adalah soalan yang macam ni. Akan timbul soalan macam ni untuk kamu selesaikan guna kalkulator, dapatlah nilai-nilai X tu. Tapi yang saya tekankan kaedah jalan kerja ni. Macam tu. Itu yang penting. Okay. Seterusnya. Last but not least. Ui, lama juga Saya ingat sekejap je kelas malam ni. Oh, almost dah 1 jam setengah dah kita. Okay. Okay. Kaedah rumus. Kaedah rumus tu apa? Dia ada satu formula dalam exam yang akan diberikan dalam exam. Okay. Alright. Iaitu kaedah rumus. Apa kaedah rumus tu? Adalah kaedah macam mana kita nak cari nilai X. Okay. Nilai X. Menggunakan rumus. Formula dia apa? Negatif B tambah tolak punca kuasa ataupun set B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi semua ni dengan 2A. So, ini dia punya formula. Dan kamu nak tengok tak? Nak tengok magic tak? Saya convert dia kepada maths. Tara! Macam tu. So, ini formula dia. Right? Ini formula dia. Biasanya dalam exam, formula ni akan diberi. So, kalau akan diberi formula ni, okay? Kalau formula ni, kalau akan diberi, kamu tak perlu hafal. Tapi the most important thing is kena tahu nak apply. Alright. Okay. So, formula ni tahu nak apply. Nak masukkan nilai A tu apa. Nak masukkan nilai B tu apa. Dan juga nilai C tu apa. Macam tu. Okay. Alright. So, kita tengok dulu macam mana. Okay. Kita tengok soalan A. Ambil yang mudah dulu. Okay. Tak nak A lah. A nanti kamu tak tahu X kuasa 2 tu apa dia punya perkali. Kita ambil soalan B. 2X kuasa 2 tambah 2X tolak 1 sama dengan kosong. Okey, untuk saya punya penerangan berkenaan dengan kaedah rumus ni, okey, saya nak kamu mahir macam mana menggunakan rumus ni. Saya ulang Saya nak ajar kamu macam mana kamu nak mahir guna rumus ni nanti apabila kamu masuk je bab fungsi kuadratik ni, bila nampak je ni, kamu dah tahu nak guna. Okay? Kita nak gunakan rumus ni. Okay. Kegunaan dia. Kegunaan dia. Kenapa kita guna rumus ni? Apabila nilai-nilai X bukan apa tadi ada dua benda tu? Integer dan juga pecahan. Bila kamu cek guna bila kamu kena tulis juga ni. Cek jawapan ataupun cari jawapan
guna calculator. Okay. This statement is very important. Very important. Okay. Kita guna rumus ni apabila nilai X bukan integer atau pecahan. Kalau nilai integer bukan pecahan, nanti apa dia? Nilai nombor perpuluhan. Kalau tak percaya, okey. Tolong kamu ambil kalkulator, masukkan nilai A dia sama dengan 2, B dia sama dengan 2, C dia sama dengan -1. Boleh tak tuliskan dekat ruangan cek itu berapa nombor perpuluhan yang kamu dapat? Kalaulah nombor perpuluhan, sebab kadang-kadang jawapan ni pun saya tak cek juga ni. Tapi kalau ikutkan tu mungkinlah kan. Kalau nombor perpuluhan, kalau bukan nombor perpuluhan tu sebenarnya pun boleh juga guna kalkulator ni. Tapi spesifiknya kalau nilai X, nilai Y tu adalah nombor perpuluhan. Tak boleh ditukar kepada pecahan. Okey, siapa boleh bagi saya? Berapakah nilai X tu? Guna kalkulator. Wah, tengok tu Umairah. Baik punya punyalah panjang dia bagi tu. Thank you very much. X tu, okey, nilai X yang kamu dapat tu, X yang pertama sama dengan 0.36602 and so on. Panjang tu. Tak boleh tukar kepada nombor pecahan. Kalau boleh tukar, kalau boleh tak apalah. Okey, negatif 1.3660 25 and so on lah. Okey. Alright, sebenarnya yang hijau ni itu adalah step pertama kita. Kamu cek guna kalkulator untuk tahu ini dapat nombor perpuluhan ke, dapat nombor integer ke, ataupun dapat nombor pecahan. So sekali kalau keluar macam ni punya jawapan, that means kita kena gunakan rumus untuk cari jawapan dia. Okey, so nak guna rumus pun dia ada word smart dia. Okey, ada word smart dia. So kita ada nilai A, B dengan C. Alright, so bila ada nilai A dengan B dengan C, markah akan diberi apabila kamu substitute. Okey, nilai A, nilai B dan juga nilai C yang betul ke dalam rumus. Okey, tengok saya punya kaedah. Negatif, okey, letak kurungan. Letak kurungan. Kod-kod nanti kalau sebenarnya nilai tu adalah -2 katakan. Negatif 2. Itu contohlah. So kena letak kurungan. Setiap kali apa yang kamu substitute nilai A, B dengan C tu, tolong tuliskan kurungan. Tambah tolak punca kuasa B kuasa 2. 2 kuasa 2 tolak 4 darab A. A tu berapa? 2. C tu berapa? -1. Bahagi semua ni dengan 2A. A tu berapa? 2. Macam tu. Pastikan nilai-nilai A, B dan C ni betul dimasukkan dalam formula. Biar macam ni sahaja. Alright? Okay. So kalau kita simplify, kalau kita nak simplify, kita simplify tak perlu sampai habis. So dapat -2 tambah tolak. Okay, so kita kira ni berapa? 4 tambah 4 darab 2 darab -1 dapat 4, 8. 8 darab tambah 4. 12. Punca kuasa 12. Bahagikan dengan 4. Cukup sampai sini. Kamu simplify. Lepas tu, X tu sama dengan, tengok balik nilai yang hijau ni. Yang kamu cari guna kalkulator tadi. So maksudnya, walaupun kamu guna kalkulator, dia masih berguna untuk jawapan akhir kamu. Bukannya sia-sia kamu cek. Okay, guna kalkulator. Kita recycle balik nilai yang hijau tadi tu, yang Umairah cari tadi tu.
0.36602 katakan. Okey. X yang kedua negatif 1.36602. Itu. Kan senang. Recycle balik nilai yang kamu cari guna kalkulator tadi. Tu tak sia-sia lah saya tulis ni. Kita recycle balik. Okey? Macam tu. Alright. So, inilah kaedah bagaimana kita menyelesaikan ataupun mencari nilai-nilai X menggunakan rumus. Itu sahaja. Okey? Clear ke setakat ni? Alright? Clear ke setakat ni, guys? Clear ke? Okay. Thank you very much for your response. Okay, hopefully clear. Sebab saya dah sehabis baik untuk slow yang mungkin, especially untuk pelajar tingkatan 4 lah. Alright, tingkatan 5 yang masuk kelas ni mungkin dia revise balik lah, recall balik kan, perbaiki balik kamu punya pengetahuan. Okay, kita tengok soalan E. Soalan E tu. Soalan E ni tak apa-apa entah. Sebab apa? Ini di luar kebiasaan. Tak apa. Usah takut, usah khawatir. Okey. Ini kentut bukannya petir. Silap pula. Okey. Okey. Kita tengok soalan E ni. Soalan E ni dia tak bentuk kebiasaan lah. Okey. So, soalan ini dinamakan persamaan kuadratik bukan bentuk am. Okey? Ini bukan bentuk am. Bukan bentuk am. Untuk kita cari nilai A, nilai B dan nilai C ni, dia mesti dalam bentuk am. Ini dalam bentuk am. Okey, general form. Okey, ini dalam bentuk am. Gitu. Okey, ini dalam bentuk am. Sebab tu kita boleh terus dapat nilai A, nilai B dan nilai C. Tapi untuk yang bukan bentuk am, okey, bentuk am tu apa? Bentuk am. Kalau dari segi algebraiknya, okey, algebraiknya bentuk am adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, ini bentuk am. Okey. Okey. Tapi yang ini bukan bentuk am. So, kalau bukan bentuk am, kita kena bentuk am lah. Alright. Nak tak nak, terpaksa juga kita gunakan anak panah ni. Sebab ini bukannya yang macam bentuk yang saya ajar tadi tu. Okey. So, 5 ni kena bawa ni ke kiri supaya dia jadi persamaan sama dengan kosong nanti. So, dia jadi X kuasa 2. Tolak 3X, tolak X, tambah 3, tolak 5 sama dengan kosong. Okay. So, kita simplifikan dia, permudahkan dia. So, X kuasa 2, tolak 4X, 3 tolak 5, tolak 2 sama dengan kosong. So, ini dah dalam bentuk am. Maka, step yang pertama, step yang seterusnya kita apa? Identify lah. A berapa nilai dia? B berapa? Dan C berapa? Okey, tolong tulis kat ruangan cek tu. Tak adalah bosan nak menyalin je, nak mendengar je kan? Alright? So berapa? Wah, bilangan dah kurang dah. Dah jadi 130. Mungkin ada yang dah ni tu kot. Dah apa? Tingkatan 5 kot. Benda ni basic pada dia kot kan. Alright, okay. Ada kurang lagi 129. Okay, so berapa nilai A? Nilai A, berapa nilai A? Okay, kamu jawab sendirilah
A tu sama dengan 1, B sama dengan negatif 4 dan C sama dengan negatif 2. Alright. So dengan menggunakan rumus, okey, kita masukkan nilai negatif B. B itu adalah negatif 4. Tengok ni, negatif 4. Tambah tolak square root. Okey, B squared. Negatif 4 kuasa 2 tolak 4. 4 ni memang wajib. A tu apa? 1. B tu negatif 2. Bahagikan dengan 2A. A tu sama dengan 1. Okey. So, kalau nak senang, terus guna kalkulator. Terus guna kalkulator. Okey, berapakah nilai X1 dan nilai X2? Pun boleh juga. Okey, yang penting markah dekat sini kamu dapat K1. Okey, dekat sini dapat N1. Walaupun 2 ni kan. Alright. Siapa yang boleh? Siapa boleh? Siapa boleh bagi saya ni? Siapa boleh bagi nilai dia? Saya tak ada kalkulator tu. Okey, siapa boleh guna kalkulator masukkan nilai A, B dengan C tu untuk soalan E ni. Okey, berapa nilai dia and then kamu tulis sendiri guna kalkulator. Okey? So tak ada masalah lah yang itu. Okey guys, are you with me guys? Are you with me? Alright, thank you. Thanks for the response. Takut ada yang dah tertidur malam ni kan. Ataupun saya yang paling risau sekali adalah apa dia? Sebelah tu ada device. Cerita Korea lah, cerita Jepun lah, anime lah. Itu yang saya paling takut. Okay, thank you for the response. Okay, so ini cari sini guna calculator terus boleh. Sir, kenapa tak tulis macam ni? Contohnya macam ni. Tak apa, tak ada masalah. Tulis je kat sini. Sebab yang penting pemeriksa nanti kalau cikgu-cikgu kamu nak tengok, kamu masukkan nilai dalam ni betul. Nilai setiap B, B, A dengan A ni. Itu yang betul. Itu yang dia nak tengok. So maksudnya kamu dah pandai guna apply soalan ni. And then guna calculator, guna je cari jawapan. Mantap je. Okey. Okey, seterusnya. Alright. Bentuk soalan lagi yang akan ditanya adalah macam ni. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Beri jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. So, bila dia cakap 3 tempat perpuluhan tu, that means ini adalah hint. Hint untuk guna rumus. Okey? Maksudnya apa yang kita boleh katakan dekat sini, alright, apa yang kita boleh katakan kat sini, penggunaan rumus ni sebenarnya adalah untuk mencari nilai X dalam bentuk dalam nilai perpuluhan. Dalam nilai perpuluhan. Saya ulang, penggunaan rumus ni, okey, yang ini ni sebenarnya dikhususkan untuk mencari nilai yang ada perpuluhan yang paling sesuai. Tapi sir, saya nak tanyalah sir. Okey. Apa dia soalan dia? Kalau kita guna je, walaupun tak ada dia bagi hint 3 tempat perpuluhan, dia suruh selesaikan je. Saya nak guna rumus. Boleh tak? Boleh. Walaupun nanti jawapan kamu dapat nombor integer ataupun pecahan. Boleh tak guna? Boleh. Tak ada masalah. Okey? Tak ada masalah. Boleh. Itu maksud dia. Alright. So, gunakan ni, ini hint. Saya buat bagi soalan ni untuk kamu cuba buat. Okey?
Okey, cuba buat. Lepas tu apa? Lepas tu apa? Cuba buat, lepas tu bolehlah mahir guna rumus ni. Itu maksud dia. Bolehlah mahir kamu gunakan ni. Sebab kaedah dia, kita dah bincang dah. 2 soalan ni dah cukup dah. Penggunaan rumus, kaedah pertama, kalau dia melibatkan, kalau bukan integer. Ataupun nombor pecahan. Lepas tu, yang kedua, ini bukan bentuk am. Kena simplify, kena expand, kena kembangkan, kena jadikan sama dengan kosong supaya dia dalam bentuk am. Kenapa dalam bentuk am? Supaya kita boleh cari nilai A, B dan C. Ada nilai A, B dan C, boleh apply rumus ni. Macam tu. Okay? Alright. So ini ada soalan yang kamu soalan further exercises yang kamu boleh buat. Ini pun sama. Kita tengok soalan yang lebih kurang bentuk soalan exam lah. Okey? Soalan dia macam ni. Selesaikan persamaan kuadratik and then beri jawapan anda betul pada 3 tempat perpuluhan. Bila keluar soalan macam ni 3 tempat perpuluhan, of course kita kena guna rumus. Ini pun 3 tempat perpuluhan, guna rumus juga. Jawapan ada kat tepi tu, guna rumus. Tapi masalah dia, adakah dia bentuk am? Bukan bentuk am. So kalau bukan bentuk am, kita kena jadikan dia bentuk am. Okay? So kalau tengok kat sini kita expand. Ni saya hint, saya tak habiskan semua sebab kita kesentukan masa. Okay? So kita ada x squared tambah 3x tolak 4. So ini belum lagi bentuk. Kalau bentuk am mesti sama dengan kosong. Okay? Okay, so 2x kuasa 2. Ini bawa sini jadi tolak. Tolak x kuasa 2. Tolak 6x. 3 ni pun bawa ke sini jadi tolak. So tolak 3x. 4 ni bawa ke kanan. Bawa ke kiri jadi tambah. So tambah 4 sama dengan kosong. So kena simplifykan dia dapat x kuasa 2 tolak 6. Negatif 6 tolak 3x. Dapat 9x tambah 4 sama dengan kosong. Okay. And then the rest guna rumus. Silap. Cari A dulu. A tu apa, B tu apa dan C tu apa. And then apply guna rumus. Macam tu sahaja. Okey, soalan yang berbentuk peperiksaan yang melibatkan persamaan kuadratik menggunakan rumus ataupun guna pemfaktoran dalam kurungan guna kalkulator. Right? Okey, hopefully saya bolehlah ingat bolehlah membuka minda kamu. Dan tujuan utama saya bagi latihan-latihan ni, saya buat bincang dengan kamu benda ni, okey, untuk kamu mahir pengiraan. Okey, mahir pengiraan menggunakan rumus, menggunakan kalkulator dengan menggunakan kaedah yang work smart. Okey. Kaedah konvensional, kaedah old school tu boleh, tapi untuk matematik tambahan dia akan merugikan masa kamu. So sayanglah. So saya ajar yang work smart tapi bermarkah. Bermarkah. Okay. Alright. Okay, ada apa-apa soalan ke? Tak ada Cepat je kan. Okay. So I think I think that's all for now. Okay. I think that's all for now untuk tonight ni. Alright. Okay, kalau tak ada soalan baguslah. Alright. So I think that's all for now. Saya stop.